Allah, belajarlah bahawa si mati-mati itu, mereka tu kalau kita dengar semuanya sedang Rabbirji'un, nak balik ke dunia. Kenapa nak balik ke dunia? Nak betulkan yang dulu mereka tak sempat betulkan, hanya bertangguh. Kita ni Allah yang nak kita hidup. Allah nak kita teruskan kebaikan. Walaupun orang yang baik-baik di keliling kita yang bawa kita kebaikan telah tiada, terus semangat. Sebab Nabi SAW sebenarnya terus hidup dalam jiwa kita dan kita beribadah semuanya lillahi ta'ala. Allah yang mana yang takkan mati sampai bila-bila. Maka kita beribadah hanya untuk Allah. Kita berbuat segala hanya untuk Allah. Kita menangis kerana takut Allah tak redha pada kita. Teladanilah Rasulullah SAW. Banyak dah kita mendengar tajuk seperti ini, tapi kali ini fokus ketika kehilangan. Maksud teladanilah Rasulullah SAW ketika kehilangan. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita pernah diuji dengan air mata yang melempah membanjiri kehidupan kita, rasa macam tak boleh nak bangkit, hilang segala semangat, ketahuilah bahawa bukan kita seorang. Pandang keliling, depan belakang, atas bawah kita, memang pasti akan ada orang yang pernah bangkit daripada kehilangan orang tersayang. Dan kita kadang-kadang mungkin pernah tewas seperti mana orang lain pernah terjatuh, terduduk, tak boleh bangkit lagi dah. Tapi bila kita mencontohi manusia yang paling wajib kita teladani, itulah dia qudwah hasanah, ada padanya contoh terbaik. Baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah kehilangan, kita akan menyatakan nak ke syurga bersama Nabi SAW. Terlampau banyak sunnah-sunnah Nabi SAW, juga antaranya adalah ketika kehilangan. Jadi mudah-mudahan kita yang pernah kehilangan, dan pasti kita bakal kehilangan, yang pasti sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita juga bakal membuatkan orang-orang yang menyayangi kita juga kehilangan. Sahabat-sahabat, inilah antara panduannya siapa yang kita contohi, baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana kita perlu yakin dalam hidup ini, bila beriman kepada qada dan qadar itu menjadi rukun iman, tak ada siapa yang boleh menghalang takdir untuk terus berlaku. Kerana sebelum kita lahir ke atas muka bumi Allah ini lagi, telah tertulis di Lauh Mahfuz. Muzayyanah Abdullah, jodohnya siapa, sehingga bagaimana selepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kan rezekinya bagaimana. Jadi sebab itu ada pahaman yang hidup ni ikut sajalah. Tak payah berusaha, tunggu saja apa yang Allah beri kepada kita. Sebab kita usaha ke tak usaha, Allah tetap dah menuliskan di dalam takdir bahawa itulah keadaan hidup kita. Tidak. Kita sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, berpaksikan kepada Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Tak jumpa bukan kerana Quran tidak sempurna, hadis tidak sempurna, tetapi kerana didatangi tahun ini sudah 2023. Sudah pasti terlalu banyak yang kita lalui. Para asatizah, para alim ulama yang mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kan kalau kita pening dengan macam-macam perkara, mereka lagi pening lagi. Allah, kat Quran nak rujuk yang mana ni? Kat hadis nak rujuk yang mana ni? Bukan tak sempurna. Tapi kadang-kadang benda tu tidak spesifik dalam Quran. Contoh baru-baru ini kita diuji dengan COVID. Tak jumpa perkataan tu dalam Quran. Maka mereka bermuzakarah. Itulah dia sumber perundangannya selain Quran dan hadis, juga adalah ijma' dan qiyas. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, pertama. Yang kedua, kenapa Ustazah memilih tajuk ini? Rupa-rupanya hari ini kita berada di hari terakhir bulan Safar. Kalau kita tengok kalender, kita memang confuse sikit kan. Ada yang kata hari ni 1 Rabiul Awal, ada yang kata besok. Kan Ustazah tengok kalender Ustazah sebab tak sempat nak kira daripada 1 Syawal, 1 Ramadan hari tu. Jadi besok 1 Rabiul Awal. Masya Allah, Tabarakallah, maghrib malam ini kita dah teringat bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan program-program Maulidur Rasul telah diisi dalam jadual-jadual Ustazah. Ternyata tak plan pun, rupa-rupanya Masjid Ar-Ridwan dapat mengawali program-program Maulidur Rasul. Kita anggap begitu. Sebab Maulidur Rasul ni bukan pada 12 Rabiul Awal. Bahkan setiap helaan nafas kita ada kalam untuk kita mengingatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh
keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilimpahi rahmat kasih oleh Allah pasti, kerana mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat. Kita ni cakapnya banyak tentang Rasul, tapi berapa banyak yang kita buat tentang apa yang dipercontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Takdir yang tidak dapat dihalang oleh tadbir. Itulah kematian. Kita boleh urus bila kita nak datang Masjid Ar-Ridwan. Kuliah lepas ni nak follow ke tidak. Suami dah bagi syarat. Kalau nak, kuliah pertama je sempat. Kuliah kedua, kita dah kena pergi wedding anak saudara kita. Contoh kan? Jadi kita nak kata macam mana lagi? Alhamdulillah lah Ustazah dia bagi satu. Tapi itulah segan. Nanti kalau Dr. Rubiah datang, kita lari pula. Jangan lari kalau tak ada apa hal. Duduk dulu. Sebab kita sedang berada dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Bukan senang nak dapat suasana begini. Tapi bila kita sebut nak pergi kenduri kahwin, nak balik kampung, nak holiday, semua kita boleh bincang dengan suami. Kita boleh bincang dengan suami tak? Abang rasa bila tarikh sesuai untuk saya mati? Kan muslimat, Allahu Akbar. Kalau yang sayang kita sekarang pun tak apa, lama lagi lah yang 100 tahun nak hidup bersama dengan sayang ni. Tapi kalau dah tak sayang, sekarang pun tak apa, yang cepat-cepat lagi bagus. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita tak boleh bincang tarikh kematian kita. Kita tak boleh Google tarikh kematian kita. Semua ni telah tertulis di Lauh Mahfuz, tak terlambat walau satu saat, takkan cepat walau satu saat. Ini jaminan daripada Allah. So bila kita tahu itu, Masya Allah para ulama tasawuf pun mengiyakan. Nak membunuh kelazatan dan kecintaan kepada dunia, hubbud dunia, maka bunuhlah dengan cara zikrul maut. Sentiasa ingat akan mati. Entah ini kuliah yang terakhir kot ya Allah. Entah ini majlis kenduri yang aku pergi terakhir ya Allah. Maka nak cakap yang baik-baik je bila jumpa dengan semua orang ya Allah. Entah ini sedekah aku yang terakhir ya Allah. Agak-agaklah RM1 baru lepas gaji ni kot, takkanlah RM1 lagi. Contoh kita duk ingat. Sebab apa? Nak tidur merajuk dengan suami dulu muda-muda ialah mengharapkan datang bunga, limuzin jemput kita kan. Dah tua-tua ni datang lagi tak sahabat dirahmati Allah? Tak ada kan. Jadi kita nak sambung merajuk tu takut-takut besok bergelar mayat dah. Kan. Jadi kita nak sebut minta maaf. Sepatutnya bukan saya minta maaf Ustazah, dia minta maaf. Tapi sahabat-sahabat kan, inilah yang kita nak bagi tahu kepada diri kita, yang nak mati tu kita. Kita fikir kalau kita mati dalam keadaan begitu, Allahu Akbar. Betul lah, ingat mati ni hilang segala benci. Ingat mati ni dah tak ada rasa nak dengki dengan orang lagi dah. Ingat mati ni Masya Allah itulah proses untuk membersihkan hati yang sungguh-sungguh. Jadi semua orang pasti mati, termasuk kita. Cuba tarik nafas kejap. Lepas. Kan? Kita boleh beli kat mana ni? Kan? Orang yang kita ratapi, kenapa mati abang? Anak kita kecil-kecil lagi. Kita boleh ke beli? Berapa banyak liter nafas, oksigen? Tak boleh dah. Bila doktor dah confirm, dah buat pengesahan kematian. Takkan boleh hidup lagi. Macam mana pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan kita tidak bersyarat sakit, tidak bersyarat tua untuk mati. Syaratnya tadi kita bernafas, boleh lepas, dengan aman, bahagia, ini nikmat. Dan bernafaslah dalam iman, sentiasa. Sebab ada orang boleh bernafas, hidup atas dunia. Tapi kata Sayyidina Ali, mati sebenarnya. Sebab hatinya tak langsung dipautkan kepada Allah. Allahus Samad. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang yang dalam hidup duk ingat mati. Apa hal kau baik sangat dengan aku hari ni? Aku pun minta maaf lah dengan kau. Aku takut mati ni. Pasal apa? Darah tinggi teruk ke? Kencing manis bacaan macam mana? Ke situ pula dia. Sebab kita dah berubah. Dulu kita sedikit jahat, kita jahil, kita banyak bermaksiat. Tadi di TV Al-Hijrah cerita tentang fitrah manusia ini. Sahabat-sahabat, Allah memang ciptakan kita cinta kepada kebaikan. Tapi kenapa dalam pada mulut kita kata kita nak hidup dengan baik, mati dengan baik, tapi kita masih merasa lazat dengan segala kejahatan? Kerana kita bukan bermaksiat, buat dosa macam orang-orang di zaman jahiliah kerana kejahilannya. Tetapi kerana dengan kedegilan kita tahu dah itu dosa, tapi kita masih nak buat lagi. Tahu dah tu pahala, tapi kita bertangguh nak menuju ke arahnya. Sebab apa? Sebab kita rasa muda lagi kot. Enjoy lah dulu.
Tak apalah kot. Tak ni lagi ni, darah tinggi tak tinggi lagi ni. Kencing manis tak teruk lagi ni. Rasanya lambat lagi nak mati. Sebenarnya kita dah cukup syarat untuk mati. Apa syarat itu? Hidup. Betul kan? Orang yang hidup pasti mati. Cuma kita tak boleh tuding. Cik rasa cik dulu. Cik kan? Saya kakak. Kan yang tu lagi lambat adik tu. Tak, dia siapa? Kalau tahu senang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita nak contohi ketika Nabi SAW mendapat ujian kehilangan. Pada saat diuji dengan kematian atau ditinggalkan oleh orang yang tersayang, kenanglah hidup sang kekasih Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda telah dididik dengan ujian yang paling getir bernama kematian? Ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bila wafatnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pun menjengah dunia, jadi para ibu tunggal, apatah lagi ketika anak masih dalam kandungan. Allah Ustazah, yang bongsu ni tak sama dengan yang lain. Kenapa kak? Sebab yang lain-lain tu diazankan oleh ayahnya. Dikendong, didokong, dibelai oleh sang ayah. Tapi yang bongsu ni tak merasa Ustazah. Tu kita kata tak apalah Ustazah, dia buat salah apa pun kan. Saya tak berani nak tegur Ustazah, nanti dia merajuk susah saya. Ni kadang-kadang kita buat kesilapan. Sebab konon kesian anak yatim tu tak berayah, jangan dimarah dia. Jangan tegur dia. Takut-takut sahabat rahmati Allah nanti dia rasa mentang-mentang aku tak ada ayah. Niat ketika kita menegur tu bagaimana? Sebab tu terkadang kita diuji dengan anak yatim. Ustazah, bela anak yatim ni degil kan? Tak semua kak. Cara kita memandang mereka. Jangan bezakan anak sendiri dengan anak yatim yang kita pelihara, yang kita jaga. Sebab mereka telah kehilangan ayah yang melahirkannya, tetapi Allah amanahkan kepada kita. Maknanya kita kena pimpin, kena didik mereka sama seperti kita tak nak anak-anak kita dihumban ke dalam neraka Allah. Kita takut gula-gulakan mereka dengan kesenangan, kekayaan sebab mereka ni susah tak ada ayah. Tapi akhirnya mereka berpoya-poya dengan nikmat yang kita berikan kepada mereka. Siapa nanti nak mendoakan kebaikan untuk ayahnya? Siapa nak meneruskan kebaikan ayahnya? Jadi jangan tersilap langkah. Kena sangat berhati-hati. Nabi SAW adalah perkara utama yang patut kita jadikan contoh dan ceritakan kepada para anak yatim. Bukan kamu seorang sayang. Nabi yang hebat tu, yang namanya bergandingan dengan nama Allah, yang akan disebut sampai hari kiamat, yang nanti nak masuk syurga hanya ketika dia mengaku kita umatnya lalu dia berikan kita syafaat. Itu manusia hebat itu, kekasih Allah itu yang kita nak tiru sampai tarikh mati kita. Nabi pun yatim, bahkan piatu setelah umurnya belum baligh lagi, maknya pun turut meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa idola-idola yang kita nak datangkan akan tewas kerana yang paling terbaik qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyusul ibunya setelah beberapa tahun kemudian, tak sempat pula nak bermanja dengan ibu, sahabat-sahabat. Kematian pula atuk yang tercinta. Kematian pula pak saudara yang membelanya, satu demi satu demi satu. Kalau dalam hidup kita ni mungkin dalam usia tua begitu kan? Allah Ustazah, raya 2023 ni macam dah tak ada makna sangat. Balik kampung, pergi tengok Nissan, Batu Nisan ke? Silap sebut pula kan, sebab baru balik pada Terengganu ni, Nissan tu apa sahabat rahmati Allah? Gula merah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kadang-kadang terikut-ikut. Pagi tadi Farah jadi host rancangan TV Al-Hijrah. Dia cakap Sabah dengan Sarawak. Saya kata Ustazah baru balik pada Sarawak, tak dapat lagi bahasa macam ni. Hebat wartawan ni kan. Dia pergi sana, dia boleh ikut bahasa orang ni. Pergi sini, boleh ikut bahasa orang ni. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Hanyalah batu nisan di atas kuburan mereka. Mak-mak saudara kita, pak-pak saudara kita, sepupu sepapat pun dah tak jumpa kadang-kadang raya. Ini yang kita tak berapa seronok kan, ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab kita rasa seri hari raya tu dah tak sama macam dulu. Tapi sebenarnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Rasulullah dah melaluinya terlebih dahulu. Kalau kita bersedih, Nabi juga pernah bersedih. Kalau kita pernah kehilangan, Nabi lebih awal kehilangan. Dan bagaimana? Setelah jasad mereka yang kita sayang itu pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Ada satu hadis Nabi SAW. Saya baca terjemahan.
Allah tidak pernah menggantikan setelah hilang pak saudara, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, berkahwin dijodohkan dengan seorang wanita yang hebat di bumi Mekah, itulah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, bila perkahwinannya dengan Khadijah dapat melahirkan zuriat, apa yang Khadijah ada semua dipersembahkan kepada kerja dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata seluruh penduduk Mekah melihat kesedihan luar biasa yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kehilangan manusia yang paling dicintai. Walaupun sebelum wafatnya Khadijah dah kehilangan putera-puteranya yang tercinta, tapi tak sama seperti hilangnya Khadijah. Sebab tu hadis ini bermakna Allah tidak pernah menggantikannya dengan yang lebih baik untukku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih agung Allah merujuk kepada sosok tubuh Khadijah, isteri yang tercinta. Kerana dia telah berjaya kerana dia telah percaya dan beriman kepadaku saat orang lain masih ingkar kepadaku. Jadi yang Nabi pandang dulu bukan kerana kayanya Khadijah, kerana cantiknya Khadijah, kerana Khadijah menjadikan aku seperti raja. Tak. Kerana Khadijah beriman sebelum orang lain mempercayai kerja dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi kita boleh baca Nabi ni fikrahnya bagaimana, Nabi ni matlamat hidupnya bagaimana. Jujur saja pada diri sahabat, kita sayang suami kita saat bila? Senang okeylah Ustazah, apa kita minta semua dapat. Saat susah memang taklah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bersama-samanya lah ketika susah. Ikhlaskan hati. Mudah-mudahan saat senangnya dia tak cari lain dah. Dia bagi tahu kat kita, ni sebab pengorbanan sayang samalah. Okay? Yang diuji dengan yang tidak sebegitu rupa. Ustazah cakap senanglah, macam air terjun je kalau bercakap tu. Ustazah tak rasa apa yang saya rasa. Masa susah Ustazah, sayalah yang merangkak mendapatkan dia. Tiba-tiba ketika senang, dia pakai bahagia dia tu dengan orang lain. Faham Kamera banyak ni. Kan sahabat rahmat Allah. Takut kamera duk fokus kepada kita yang sedang terangguk-angguk tu. Jadi jangan angguk lah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, nak ceritanya apa? Jangan emosi dalam memahaminya. Nabi SAW sangat cintakan Khadijah kerana ketika orang lain tak beriman kepadanya, diperlekehkan, kazab, penipu engkau Muhammad, sahar, tukang sihir engkau Muhammad. Tapi Khadijah Masya Allah, kan manusia yang paling setia kepada baginda Nabi SAW. Jadi bila baca seperti ini kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana bukti cinta dan sokongan kita kepada suami. Ketika dia sedang betul-betul mentaati Allah, membawa agama Allah. Masya Allah, kan kita tak pandai baca Quran dulu. Kerana suami yang begitu membawa, mengajak kita baca Quran. Maka kalau sedikit susah ujiannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pandang. Kalau tidak kahwin dengan orang macam ni. Kan saya pernah jumpa seorang sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah, selama saya hidup ni, saya baru tahu bahawa ada solat lain selepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebab suami saya tu qabliyahnya, ba'diyahnya, sembahyang apa lagi banyak-banyak sangat ni? Tak tahu. Subhanallah Tuhan. Jadi Allah hantarkan dia kepada saya untuk saya kenal. Saya jadi teruja Ustazah, rupa-rupanya Islam ni bukan hanya 5 waktu solat tu saja. Kan kita pergi balik kampung, nak jumpa saudara-saudara kita macam mana. Dia ajarkan kita, ini lelaki qawwam. Yang pasti dicintai, dirindui oleh sang isteri sampai bila-bila. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak meraih perkara seperti itu, dia datang daripada diri kita sendiri. Jadi jangan tanya kenapa isteri sudah tidak setia, kenapa suami meninggalkan kita. Cari dulu dengan solat taubat kita, sujud yang panjang kita, apa yang kau nak tunjuk pada aku ya Allah. Tak ada pun hari tanpa aku buat dosa, tanpa aku buat silap. Kalau disebabkan dosa itu, ya Allah, maka aku minta ampun sungguh-sungguh kepada Engkau. Kembalikan kebahagiaan rumah tangga aku yang dulu, ya Allah. Bahkan dulu bahagia kerana banyak duitnya kami, tingginya tahta kami. Sekarang hilang semua itu, tak mengapa, ya Allah. Jangan sampai kami berpisah dengan kalimah syahadah yang kita bercita-cita untuk mati dengannya. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, jujur pada diri. Sebab terkadang kita tak heran sangat dengan suami yang pimpin kita jadi imam duduk kat depan tu. Kita bandingkan, kan? Tak ada pun pakai kereta buruk. Kawan tu tukar kereta baru. Kita duk stres sebab suami kita tak nak tukar kereta baru.
Kan? Ustazah ni ada je contoh dia. Sebab betul, ada mokcik datang jumpa ustazah, sahabat kaya ustazah tapi tak nak tukar kereta baru. Dengan acik-acik pernah tolak kereta tengah jalan. Tahu ustazah, fikirlah. Allahu Akbar. Macam-macam cerita sahabat rahmati Allah. Dia, yakni Khadijah Al-Kubra, telah membenarkan aku saat orang lain mendustakanku. Dia telah mengorbankan semua harta bendanya ketika orang lain mencegah kemurahannya terhadapku. Dan aku telah direzekikan oleh Allah beberapa putera-puteri daripadanya yang tidak kudapatkan daripada isteri-isteri yang lain. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? So kita bila baca hadis macam ni, Allah Tuhan, adakah aku layak dicintai oleh suamiku sampai selepas kematianku? Cinta sampai lepas mati kerana ada redanya suami kepada isteri, inilah cinta yang betul-betul membawa ke syurga. Kerana apa sahabat? Setelah kita mati, dia kahwin baru pun, diaminkan doanya oleh isteri baru di belakang. Rupa-rupanya isteri itu tak faham bahasa Arab je. Sebenarnya dia aminkan apa? Dia sedang mendoakan arwah isterinya di alam kubur. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kehilangan doa orang yang kita sayang. Kalau dia dah kahwin baru, lupa terus nak doakan kita. Terkejut sungguh kakak kita ni, Masya Allah. Saya ni tak tahulah ustazah nanti dapat doa siapa kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ustazah Zai bila baca hadis macam ni, ya Allah, aku layak ke dicintai seperti Rasulullah cintakan Khadijah? Kalau kita baca satu persatu, benda baik yang dia buat, aku sokong sungguh-sungguh dah ke sebenarnya. Kan? Macam tak ada kepentingan untuk aku je, ya Allah. Kalau ada kepentingan untuk aku, baru aku yes kan. Kalau tak ada kepentingan untuk aku, buat apa bang jadi AJK masjid tu? Dapat allowance ke? Tak ada kan? Lebih baik abang temankan saya pergi sana, pergi sini. Jadi AJK masjid bukan dapat allowance pun. Contoh. Tapi bukankah kebaikan untuk dia? Untuk dunia dan akhiratnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita tanya diri kita. Kan? Kalaulah kita sebut dia telah membenarkan aku saat orang lain mendustakannya. Subhanallah. Orang lain duk fitnah dia macam-macam. Tak apa bang. Oh, ni saya sebut lagi. Tadi dekat TV pun saya sebut. Dia pantang Ustazah Zai kalau dapat tengok drama atau movie, pantang. Sebab dah lama tinggal, tiba-tiba sebab saya ni follower tegar kepada Buya Hamka. Maka volume 1 tu saya dah tengok. Tengok apa? Cubalah tengok intai-intai kat mana. Kan cerita hidup Buya Hamka. Jadi Masya Allah, isterinya tu ketika orang lain melontarkan fitnah, mana ada orang lain yang mengenali Buya berbanding aku mengenali Buya. Oh subhanallah. Faham tak sahabat rahmat Allah? Dia tak terpesona dengan dakyah-dakyah orang lain. Sebab dia tahu bagaimana suami dia dalam menekuni kehidupan sebagai seorang hamba, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, sebagai seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Siapa yang paling kenal? Sudah pasti orang yang duduk tidur sama kita, makan dengan kita. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita kadang-kadang baru orang menjadi batu api sikit. Tengok dekat WhatsApp sikit, kita dah terpesona. Orang yang melahirkan zuriat kita bersama-sama, kita tolak ke tepi dah. Inikah namanya setia? Tidak. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sakitnya kita sakit bersama, gembiranya kita gembira bersama. Percayalah, kalau tak dihargai saat hidup, tetapi ikhlas kita melayari kehidupan bersama dia, pasti setelah matinya kita, 3 bulan, 3 tahun, dia beristeri baru, dia akan mengalir air mata. Tak sama dengan arwah dulu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Dah mati baru boleh baca kita bagaimana. Ya Rab. Jadi ikhlas doa dia kepada arwah tu. Isteri baru dia kata, pahal bang doa nangis-nangis. Kalau arwah dulu, kan sahabat rahmati Allah. Agak-agak yang cemburu siapa? Yang mati ke yang hidup? Kan? Yang hidup lah sebab dah mati, asyik sebut je. Kita, dia kahwin baru, agak-agak cemburu ke tidak? Yang dah mati ni. Abang jangan kahwin lain. Saya hidup balik nanti. Oh sahabat rahmat Allah. Tu pelik dah tu. Dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita banyak melakukan kesilapan akui. Satu hari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari seorang wanita tua datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berada di sisi baginda.
Lalu baginda Nabi SAW bertanya, siapakah kamu? Aku Jassamah Al-Muzaniyah. Wanita tua itu menjawab, engkau ialah Hasanah Al-Muzaniyah. Nabi bila dia dengar nama-nama yang maksudnya tak baik, Nabi auto beri gelaran yang baru. Jadi Nabi kata, ni nama engkau yang dulu, sekarang aku berikan nama Hasanah Al-Muzaniyah. Sambut Rasulullah dengan menukar nama wanita tua itu. Bagaimana ibu selama ini? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan kamu selepas kematian Khadijah? Bertalu-talu Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita tua ni. Apa dia jawab? Baik-baik saja demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah. Selepas wanita tersebut keluar, Nabi SAW bertanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menyambut wanita tua itu dengan penuh ramah. Maknanya Sayyidatina Aisyah ada rasa cemburu bukan dengan wanita cantik muda sahaja, tetapi wanita tua yang Nabi ceria wajahnya bila bertemu. Kan jadi maknanya Aisyah dengan kita, ni kalau dengar ceramah macam ni kena sampai habis. Jangan terus cut jadi video pendek. Ustazah, kita dengan isteri Nabi sama je kan, kuat cemburu. Dah, lepas tu tak dengar dah sampai hujung. Kena dengar sampai hujung lah sahabat-sahabat rahmat Allah. Kita punya cemburu, isteri-isteri Nabi juga punya cemburu. Tapi jauhnya kita dengan isteri para Nabi. Sekali dinasihati, ditegur, tahu ini salah. Kita kalau bukan suami kita yang tegur, berapa banyak majlis-majlis ilmu telah menegur kita. Kita tak ubah pun sikap kita. Sebenarnya kita cemburu dengan apa? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau menyambut wanita tua itu dengan penuh ramah? Agak-agak kita dapat nampak pipi Aisyah yang merah, jelingan matanya dengan wajahnya yang cantik jelita. Kita tak berapa cantik pun nak marah macam tu juga. Sekian dimaklumkan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Aisyah ni Masya Allah, ya Humaira. Pipinya kemerah-merahan. Paling muda dikahwini oleh Rasulullah. Kalau kita kan Allah paling cute comelote. Kan? Logiklah nak merajuk-merajuk. Ini dah tua bangka. Kadang-kadang merajuk-merajuk lagi sahabat rahmati Allah. Oops, minta maaf. Kan? Jemput lagi, sekian dimaklumkan. Wahai Rasulullah. Ni ada pencinta-pencinta ilmu zaman sebelum COVID di Masjid Ar-Ridwan kan. Nanti dia berkata, apa lain dah Ustazah Zai ni sekarang. Dulu dia macam sopan-sopan aja kan. Jadi sekarang ni sebab banyak bercakap dengan dinding kuliah online kan masa COVID. Jadi tak nampak Encik ni kecil hati ke aku cakap. Tak ada, tak nampak orang, tak nampak. Jadi bila dah keluar ke masjid balik, dia tiba-tiba nak jadi garang sekejap. Tak maaf ya cik-cik sekalian. Wahai Rasulullah, engkau menyambut wanita tua itu dengan penuh ramah. Wanita itu, kata Nabi, sering datang sewaktu isteri aku, Khadijah, masih hidup. Oh, fahamlah dia. Dulu masa Khadijah ada bersama Rasulullah, wanita itu sering bertamu. Menjaga hubungan yang baik sebahagian daripada iman, wahai Aisyah. Maknanya, kalaupun orang yang kita sayang dia nak mati, jangan kata, balik kampung tak ada apa dah Ustazah. Biasa kan kita sebut. Kenapa kita balik kampung walaupun mak ayah kita dah tak ada? Sebab kita masih ada mak-mak penakan. Masih ada kalau kita pergi masjid, kawan-kawan mak kita masih ada untuk kita salam kat dia, bagi kain batik sehelai. Walaupun kain batik dia dah penuh dah dalam almari tu. Tapi dia terkejut yang bagi kain batik tu kali ni adalah anak kepada BFF dia yang dia selalu rindu. Dia tak sama muslimat dirahmati Allah. Dia pasti akan terkenang dan aduh memang baik macam arwah mak dia lah dulu ni. Kan kau tahu dah anak orang lain mana ada datang jumpa kita. Tapi budak ni memang bagus lah. Kita balik sambung kerja kita. Macam mudah urusan kita. Rupanya sambungan doa daripada kawan baik arwah mak kita dulu. Jadi jangan pernah kata tak ada apa-apa. Tempat berpijak tapak kaki arwah mak ayah kita dulu tu semua menjadi saksi dan bukti betapa kita harus menabur bukti, menabur budi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita teruskan kebaikan mereka. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW, maka hilanglah cemburu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebab Rasulullah sedang mengajarkan kebaikan kepadanya. Lagi, ni semua hadis ni saya nak baca sebab tak sempat nak baca semua. Jadi bukan ustazah nak merepek-merepek je. Ini hadis Nabi SAW. Lagi Aisyah berkata, saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah.
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Ni tadi sambil Jaja bawa kereta, Ustazah baca kat dia. Kenapa Ustazah? Sebab kadang bila baca dalam kereta, Ustazah akan kata, Ya Allah. Kadang Ustaz jadi mangsa. Kenapa yang? Ingatkan kenapa sakit apa? Ya Allah, macam tu sahabat. Sebab sebelum kita sampaikan kat orang, kita yang kena hentam dulu. Kita yang rasa deep dulu. Allah Tuhan. Sama je dengan kita-kita ni kan, semua perempuan mana tak ada rasa cemburu. Tapi tengok bezanya kita dengan Khadijah, bezanya kita dengan Aisyah. Ini yang kita nak tiru. Cemburunya Aisyah, saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Kalau kita cakap, abang boleh sebut mana-mana perempuan, tapi jangan sebut nama si Polan seorang tu. Macam pernah berlaku je sebut gitu kan, sahabat rahmati Allah. Tapi apa sambungan dia? Padahal aku tidak sempat menemuinya. Sayyidatina Aisyah dengan Khadijah jarak yang sangat jauh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitu mereka diatur oleh Allah untuk urusan perkahwinan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke baik Khadijah ni? Sebab Aisyah masa tu tak lahir lagi, kecil lagi, tak berkawan dengan Khadijah. Jadi bila Nabi SAW selalu menyebut, aku tak cemburu macam orang lain berbanding cemburu aku kepada Khadijah. Aisyah berkata lagi, jika Rasulullah SAW menyembelih kambing, barulah kita faham cemburunya cemburu apa ni sebenarnya. Cemburu baik ke cemburu tak baik? Cemburu sehat ke cemburu sakit? Cemburu yang bawa dia masuk ke syurga atau yang menjauhkan dia daripada syurga? Maka baginda berkata, bahagikan kepada teman-teman Khadijah. Nabi sembelih kambing, kan? Disuruh Aisyah mengagihkan daging-daging kambing kepada teman-temannya Khadijah. Tu yang dia cemburu tu. Kalau cakap bagi kat kawan-kawan aku, tak apa juga. Bagi kat kawan-kawan Khadijah. Subhanallah. Lalu Aisyah berkata, saya pernah membuat Rasulullah marah. Itu yang kadang-kadang Ustazah guna bahasa. Kita macam isteri Nabi. Maknanya suami kita kadang-kadang marah kat kita. Tapi marah tu sebab apa? Itu yang bezanya kita dengan isteri Nabi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah ditegur oleh suami, buat lagi. Masya Allah, Khadijah dicontohi, ditiru, dicemburui secara sehat oleh Aisyah sebab pernah dimarah Aisyah oleh Rasulullah apabila berkata, lagi-lagi Khadijah. Itu yang saya tadi, Allah ja, kenapa Ustazah dia kan? Maknanya orang perempuan ni biasa je sebut. Abang ni tak habis-habis, lagi-lagi. Kan? Macam sama je Muslim Arduan. Ramai yang senyum-senyum sampai kat telinga ni, Masya Allah. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah kecil hati bila disebut macam tu. Sebab Rasulullah menyebut nama Khadijah bukan dengan nafsu lagi. Orang dah mati. Tapi tirulah kebaikan Khadijah. Masya Allah, tabarakallah. Baginda bersabda, sesungguhnya aku amat mencintainya. Nabi tak cakap banyak. Aku amat mencintai Khadijah. Ini kadang-kadang bila hadis macam ni kita tak syarah habis. Ada orang kata, habis tu Ustazah, kita tak boleh marah ke kalau suami kita depan kita sebut nama arwah isteri dia? Kan sahabat-sahabat mata Allah. Dia duduk depan kita ni Ustazah, tapi dia sebut nama perempuan-perempuan lain. Saya kecil hati tahu dia tak jaga hati saya. Ustazah asyik suruh jaga hati suami je. Hati saya siapa nak jaga? Sendiri jagalah kak. Sekian dia maklumkan. Sendiri jaga. Bila mana kita faham, rupanya Rasulullah bukan mencintai kerana nafsu, tetapi mencintai kerana wahyu. Khadijah berhabis segala hartanya, bahkan yang kalau kita faham dan kita tangisi, kita tak boleh tiru Ummul Mukminin ini. Siapa dia sahabat dirahmati Allah? Ya Rasulullah, kalaulah nanti lepas kewafatanku tulang belulangku boleh dicantum-cantumkan menjadi jambatan untuk kerja dakwahmu, maka kau ambillah tulang belulangku. Tak puas lagi dengan habis harta. Bajunya bertampal-tampal. Nak beli kain kafannya pun tak mampu. Kita sahabat mengambil kesempatan atas kesempitan suami kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah ini yang kita malu nak mengaku biar para isteri Nabi berada di hadapan menjadi penghulu untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah. Kita malu sebab kita jauh sangat dengan mereka. Subhanallah, okay? Jadi kalau kita nak memperbandingkan, kita kata Ustazah mana boleh macam tu? Isteri dah mati sebut-sebut depan kita. Apa yang disebutnya?
Sebab tu juga tergantung kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahagia kan kita dengar cerita ni? Kalau kita duduk di tempat Aisyah, lagi-lagi Khadijah, kita pun akan begitu. Tapi bila faham kenapa Rasulullah sangat mencintainya, bukan kerana nafsu. Minta maaf sebut kalau kita cerita tentang nafsu, Khadijah tu lebih tua kot daripada Muhammad. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Orang perempuan lain mengelilingi, berebut-rebut nak menjadi isteri kepada Muhammad. Tapi Masya Allah, kenapa sangat setia sampai ke akhir hayatnya Khadijah Al-Kubra? Mesti ada rahsia di situ. Bagaimana baiknya Khadijah yang kita tak boleh tiru, sanggup berhabis segala untuk cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidatina Khadijah dicintai Nabi SAW kerana turut mencintai orang yang dicintai oleh baginda. Nampak kata-kata Nabi tadi yang terakhir? Sesungguhnya aku amat mencintai Khadijah. So apa saja yang dicintai oleh Rasulullah, ikut. Tengok bagaimana hebatnya Umar Al-Khattab bila dia melihat Rasulullah SAW mencium akan Hajarul Aswad, batu yang hitam. Sekarang dia menjadi sunnah bagi orang yang bertawaf mengelilingi Kaabah. Tapi kita tak mampu dah sebab terlampau ramai manusia. Keluar-keluar takut jadi jenazah dah. Kan sahabat dirahmati Allah? Tapi bila ditanya, kenapa kita kena cium batu ni? Apa Umar Al-Khattab kata? Sebab aku melihat Nabi Muhammad mencium engkau, wahai batu. Jadi, tak payah banyak tanya, kenapa kena cium batu ni? Jawapannya sebab Rasulullah buat. Noktah. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena kenal perbuatan Rasulullah. Apa yang dipandang oleh Allah di sisi Rasulullah itu sebagai ibadah. Kita ni tanyanya banyak, buatnya tidak. Sahabat, apa yang datang dari Rasulullah tak payah banyak persoalan. Terus buat. Jadi benda ini merupakan satu sunnah yang sangat besar. Tak payahlah kita tanya makan tangan kanan, masuk tandas kaki kiri. Semua ni kita dah tahu dah. Tak payah jumpa ustaz-ustazah, anak-anak, cucu yang kita hantar kepada tadika Islam tu. Mereka balik nak masuk tandas. Salah. Adik tersilap lah nenek. Apa yang silap? Ustazah kata tak boleh masuk tandas kaki kanan. Keluar balik kaki kiri. Cik baik tak terkucil depan pintu tandas ustazah. Saya yang kena cuci balik nanti. Sebab mereka nak belajar tentang sunnah. Itu peringkat dia. Faham ya muslimat? Tapi kita yang dah dewasa, kawan datang. Kau ni kalau aku dapat laki macam kau ni, aku tinggal je kan. Sahabat-sahabat batu apinya terlalu ramai. Saya memilih untuk sabar ustazah. Kalau dah 30 tahun boleh sabar. Belum tentu lagi saya hidup untuk 30 tahun akan datang. Kalau nak cari lain pun dah tak laku dah ustazah. Ngadop ajalah. Macam tu kan mak-mak kadang-kadang sahabat dirahmati Allah. Sabarnya dia penuh keikhlasan tu, dia sedang mengikut sunnah Nabi yang sangat besar. Sahabat-sahabat. Tapi dia tak nampak pun itu sebagai sunnah. Dia nampak, masuk kaki kiri, keluar kaki kiri, daripada tandas, itu sunnah. Wah, nak engkau yang kidal ni kena ajar, menyuap makanan mesti dengan tangan kanan. Tersengit-sengit tangan budak tu nak diajar kan, sahabat dirahmati Allah. Itu je yang kita faham. Sebab sebenarnya kita tak faham bagaimana Nabi SAW mentarbiah keluarganya. Jadi sebelum kita komplain itu Nabi ustazah, suami saya bukan Nabi. Iya kak, sebab akak pun bukan Khadijah Al-Kubra. Sekian dimaklumkan. Maka kita kena terimalah muslimat dirahmati Allah. Kita penuh kekurangan. Biasa saja kita dijodohkan dengan orang yang kurang itu. Jadi kekurangan dengan kekurangan, jomlah kita saling melengkapkan. Jangan dibiarkan. Dah tua-tua ustazah takkan tak tahu sembahyang kat masjid itu lebih besar pahala jemaah 27 darjat. Takkan nak kena cakap lagi. Memang kena cakap cik. Sebab suami acik tu bukan jahil tapi dia degil. Sekian dimaklumkan. Kalau kita tak cakap sahabat dirahmati Allah, dia akan merasa lazat terus. Dah lah ustazah, dah 40 tahun pun dia takkan buatnya. Dia takkan buat. Dah kita takkan buat. Takkan buat. Itu jadi doa. Itu jadi doa tanpa kita sedar. Kita meratap dengan Allah dah kali ke 2222 dah ya Allah cakap. Tapi masih macam tu. Kalau bukan sekarang ya Allah, jangan sampai dia mati nanti masih begitu. Kalau aku mati dulu, siapa lagi yang nak mendoakan dia dengan penuh ikhlas? Dia suami aku, ya Allah. Kalau aku mati dulu, siapa lagi nak beri nasihat macam ni, ya Allah? Tinggal tak berbuih je mulut aku ni, ya Allah. Hampir berbuih. Kan sahabat? Setiap kali kita cakap itu adalah pahala di sisi Allah.
Sahabat-sahabat, niat sebab kita nak jumpa lagi dengan dia dalam syurga Allah. Bukan niatnya orang lain semua dah baik, abang seorang je belum baik. Dia bandingkan dengan orang lain pula. Bukan niatnya sebab tahun depan mana tahu abang baik selalu pergi masjid, abang lah jadi pengerusi masjid. Pula dah muslimat. Niatnya lain. Niat tu semata-mata kita nak perbetulkan, nak perbaiki kerana siapa? Gitulah Ustaz Azai bila ceramah. Baru perasan ada orang lelaki kiri kanan. Kira halal sajalah ya sahabat dirahmati Allah. Sebab saya memang fokus kepada muslimat. Sebab bila orang lelaki dengar ceramah ni kat TV, mereka pernah hantar email kepada TV Al-Hijrah. Mereka kata apa, saya suka Ustazah ni ceramah. Dia katalah, saya bukan nak suruh anda ikut gitu. Sebab dia tak bantai orang lelaki saja. Dia kata, macam tu pula punyanya. Dia kata orang perempuan pun kena bantai sama. Lepas tu diorang terkikik-kikik. Ustazah tahu dah ada seorang lelaki hantar email, dia cakap macam ni. Dia kata, kalau ada orang ni, kan dia tak mention lah nama siapa. Dia kata asyik lelaki je salah. Dia kata kan, muslimat dirahmati Allah. Ustazah pun kata, itu tajuk Ustazah yang mana tu? Ustazah rasa sama je dengan orang lain. Cuma maksudnya sahabat, kita kena mengakulah orang perempuan ni kebanyakannya emosi terlampau. Saya tak bercakap pada orang lain, bercakap pada diri sendiri. Sebab Allah menciptakan kita begitu. Tapi dengan iman yang Allah saja boleh campakkan dalam hati kita, dengan ilmu yang kita sungguh-sungguh pelajari, tolonglah rasional sikit. Allah bagi kita akal yang sempurna. Sebab apa jadi macam ni ya Allah? Dia takkan berbunyi kalau bertepuk hanya sebelah tangan. Jadi hari ini bagaimana usaha kita? Sebab tu muslimat, tolong yakini kalau bukan sekarang, pasti selepas kematian kita. Ini yang paling saya selalu ingatkan. Jangan pernah jemu. Berubahnya dia setelah menghantar jenazah kita diusung dalam keranda. Berubahnya dia sahabat-sahabat setelah dia rindu. Dah tak ada dah orang yang ingatkan dia tentang ke masjid solat berjemaah. Subhanallah. Dan ketika itu kita yang dah mati lebih memerlukan langkah dia ke masjid. Selangkah teringat, selangkah teringat, selangkah teringat. Lepas solat Fatihahnya terus dituju Allahumma ghafir laha. Kalau tak kerana arwah isteri aku dulu, ya Allah aku mungkin masih lihat datang ke masjid. Kita di alam barzah, sejuk barzah aku hari ni ya Allah. Siapa yang hantarkan? Suami kau yang dulu tak pernah pergi masjid tu, Lani baru pi. Sahabat. Dia pimpin bini baru, tahu. Kita tak cemburu dalam tu. Bini baru, bongkar balik kubur. Yang kita harapkan adalah doanya. Allahu Akbar. Dan paling ikhlas. Kenapa doa tu paling ikhlas? Sebab dia menyesal. Dulu masa ada aku tak pimpin dia ke masjid. Dulu masa ada dia bersuara aku buat tak tahu je ya Allah. Kini suaranya telah tiada. Saya selalu ulang benda ni. Sebab dulu mak saya selalu cakap, jangan putus doakan orang. Jangan pernah penat balas kebaikan walaupun orang buat jahat. Dia mungkin tak balas kebaikan kita saat hidup. Tapi kita perlukan doa mereka saat matinya. Maka mereka berdoa lebih ikhlas kadang mungkin daripada anak kita sendiri. Sahabat, sebab menyesalnya dia masa kita hidup dulu, dia tidak menghargai kita pun. Jadi ini yang kita nak cemburukan. Ini yang kita nak jadikan contoh. Kehilangan demi kehilangan, bukan jasad itu hilang, maka kebaikannya juga turut hilang. Tidak. Dia dah tak mampu berbuat kebaikan bersama kita di atas tanah. Ketika dia di dalam tanah, kita teruskan kebaikan-kebaikannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hadis lagi. Abdul Rahman bin Auf. Kenal kita Abdul Rahman bin Auf? Bila Ustaz tanya para asatizah, kenal? Ibu-ibu kenal Abdul Rahman bin Auf? Kita dah mula dah. Yang mana? Jiran rumah nombor berapa? Itu sahabat Nabi yang kata para alim ulama diibaratkan lahirnya Abdul Rahman bin Auf memang untuk dikayakan oleh Allah. Di Madinah dia paling kaya. Pergi Madinah dia memilih untuk miskin. Tapi terkaya juga. Subhanallah. Dia memang hidup dan mati dalam keadaan kaya. Abdul Rahman bin Auf. So kita muslimat dirahmati Allah kenal jutawan Abdul Rahman. Tapi mungkin tak beriman. Kita ada contoh Abdul Rahman bin Auf. Meniaga tak salah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah menjadi orang kaya tak salah. Tapi sudahkah kita berkenalan siapa Abdul Rahman bin Auf? Dia tak senang kalau dia seorang yang senang. Dia sibuk nak senangkan orang lain. Dia tahu orang yang berhutang sangat sukar hidupnya. Dia pergi cari orang-orang yang berhutang.
Allah ya Karim, bagaimana untuk menyelesaikan hutangnya? Bagaimana untuk meringankan bebannya? Dia pergi cari. Bukan dia tunggu orang mai datang kat dia merayu, merintih. Oh, nak cakap macam ni pun payah juga sebab Ustazah belum tengok lagi kat IG, kat TikTok, dekat Facebook semua kan. Dekat page Ustazah Muzayyanah dah lama dah hilang. Sahabat-sahabat tahu Ustazah tak ada muncul dah si Pulan tu yang minta pampers, minta susu. Sebab bila dia minta kita suruh dengar ceramah sama. Tapi tadi kat TV Al-Hijrah Ustazah nampak kan. Tolonglah saya, bantulah saya. Ustazah dia dah merayu-rayu banyak kali. Jomlah kita pakat RM5 seorang. Tak boleh. Zaman ini kena tabayyun dulu. Kan? Minta rumah nombor berapa? Taman Keramat Permai. Nombor rumah. 44. Jalan tu rumah saya bukan scammer sahabat. Jadi makna nak ceritanya apa? Kena pilah rumah tu. Oh betul dah 3 hari tak makan. Memang teruk benar lah kita dah pergi. Dah tahu dia susah kita tak tolong. Tapi kalau kita pergi bukan sebab tak ada susu. Padahal anak dia sedang bermandi susu. Kan sahabat rahmati Allah. Ini berlaku jadi maknanya kita jangan syok kalau kita jumpa ada sedara-sedara Islam kita berlazat-lazat dalam dosa. Faham maksud berlazat-lazat dalam dosa? Kadang orang yang tolong dia tu orang yang sangat susah tapi kesian dengan ratapan rintihan dia tu sanggup pergi bagi duit kat dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siap ugut-ugut lagi. Acik, kalau acik tak bagi, saya akan bunuh diri malam ni. Jadi acik tu bagi tahu Ustazah, kalau malam ni dia bunuh diri, sungguh macam mana? Ya Allah, cik, percayalah itu dah kali 1111 kali dah dicakap ke orang. Tapi tak bunuh-bunuh diri lagi, sekian. Maknanya sahabat makcik-makcik ni lembutnya hati. Masya Allah Tuhan. Allah Ustazah, Allah tahu niat kita kan. Kalau kita bagi tak payah banyak pun, sikit je. Soal dia berdosa tu, itu antara dia dengan Allah lah. Tapi kadang-kadang depan mata kita dah banyak terjadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kita boleh berjalan sikit, kau bagi alamat penuh, share location ke acik. Oh, macam-macam zaman sekarang share location sampai selalu sahabat dirahmati Allah. Sampai selalu. Jadi Abdul Rahman bin Auf tidak begitu. Baginda menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya tangisan itu rahmat. Dia tanya, ya Rasulullah, mengapa Tuan menangis? Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang baik. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Sesungguhnya tangisan itu rahmat. Jadi bila menangis ini bukan menangisi makhluk. Tapi menangisi siapa? Menangisi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi takdir kepadanya saat putera kesayangan Ibrahim bin Muhammad dijemput oleh Allah dalam usianya masih dibangga-banggakan. Kanak-kanak lagi. Sahabat dirahmati Allah. Jadi kau nangis juga ya Rasulullah. Tangisan ini rahmat. Bukan tak reda. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang Allah sedang tunjukkan kepada aku ni? Baginda ditanya lagi. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya mata boleh berlinang, hati juga boleh berduka, namun kita hanya mengucapkan yang diredai Tuhan. Wahai Ibrahim, sungguh kami sangat bermuram durja kerana berpisah denganmu. Jadi, kita menangisi suami kita meninggal dunia. Kita menangisi anak-anak tercinta kembali ke rahmatullah. Allah bagi pinjam sekian tahun je Ustazah. Sekian bulan. Bahkan tak sempat lahir. Doktor bagi tahu anak acik ni, anak akak ni meninggal dalam perut dah. Kawan-kawan kita pernah diuji begitu. Kita pernah menangisi kematian anda tak pernah berdosa. Tapi jangan lama-lama dalam tangisan. Jangan ikut kesedihan sebab di situ peluang iblis mudah untuk masuk. Tuhanmu tak sayang kamu. Ini yang berlaku. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jawapan Allah kepada Nabi SAW bila orang-orang kafir Quraisy kata, hang ni abtar lah Muhammad, ada anak lelaki semua Tuhanmu matikan masa kecil. Betul kan? Nabi bukan tak ada anak lelaki. Tapi semua dimatikan masa kecil. Yang hidup sampai dewasa hanyalah puteri-puterinya yang tercinta. Jadi kata orang-orang kafir Quraisy saat itu apa? Tuhanmu tak sayangmu. Putus dah hubunganmu dengan anak-anakmu. Sebab bagi mereka anak lelaki je yang boleh dibangga-banggakan. Anak perempuan tak ada makna bagi mereka ketika itu. Jadi manusia biasa Muhammad ini ada rasa sedih, mendongak ke langit. Apa kata Allah, yang abtar tu bukan kamu wahai Muhammad, tapi mereka
yang punya anak tapi anaknya tak bermanfaat di akhirat. Tak mendoakan dia selepas matinya. Anaknya dibangga-banggakan tapi di dunia sibuk bermaksiat. Kita sepatutnya berbangga dengan siapa? Anak pastikan soleh-solehah. Soleh-solehah tu yang jadi ustaz-ustazah je ke ustazah? Tak, acik. Kalau semua jadi ustaz-ustazah, ustaz-ustazah sakit nak jumpa siapa? Jumpa doktor juga. Anak acik tu hebat. Dah jadi doktor, mudah-mudahan doktor yang bertakwa. Jadi maksudnya apa? Harapkan doa. Alung 7-8 tahun kamu belajar nak jadi doktor ni susah kan? Semua nak hafal benda tu, hafal benda ni. Takkanlah doa berada di atas jenazah mak kau tak boleh hafal long. Ini seorang ibu pernah cakap pada anak sulungnya, satu-satunya lelaki doktor. Ustazah, saya tak sangka masa suami saya meninggal, dia urus daripada awal hingga akhir. Solat jenazah sebab rupa-rupanya dia hafal potongan doa yang saya cabar dia. Kau belajar sebagai pelajar cemerlang long. Mak ingat lagi susahnya kau masa nak exam dulu. Kau minta doa daripada mak, susah mak paper besok tu. Tapi kau boleh dapat A, mak kagum. Maknanya doa pendek ni kau boleh hafal long. Boleh kan? Subhanallah, ini ibu yang bikin anak-anak deep sahabat-sahabat dirahmati Allah. Risau pula saya balik semua pakat cakap macam tu ke anak lawyer, doktor semua kan. Last menantu masam muka kat kita. Doalah doa. Kita tak tahu bagaimana caranya Allah nak lembutkan hati dia. Ibu tadi tu berjaya dengan kaedah itu. Kita tak boleh bandingkan Ustazah Zai cakap macam ni. Jadi hari ni nak jumpa anak nak cakap macam tu. Lagi menantu tak datang dah rumah kita bawa handbag baru. Sekian dimaklumkan. Sahabat dirahmati Allah. Kita minta Allah tunjuk apa cara ya Allah. Apa cara lagi nak cakap dengan anak menantu aku ni ya Allah. Kena minta dengan Allah. Tuhan kita Allah, Tuhan anak menantu kita Allah, Tuhan cucu-cucu kita Allah. Minta dengan Allah. So perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan perbaiki seluruh kehidupan kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tabahnya hatimu ya Rasulullah. Kematian demi kematian. Tetapi Tuhan terus hidup dengan hati yang berjuang. Sesungguhnya kematian demi kematian yang Tuhan alami itu menjadi obor perjuangan untuk menerangi hati umat yang mati. Faham ya maksudnya? Bukan dengan kematian-kematian yang datang dalam hidup Nabi, orang-orang tersayang satu persatu. Tengok bagaimana Allah balas kesedihan Nabi dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam setahun 2 insan tersayang meninggal dunia. Pada tahun berikutnya Nabi diangkat ke langit yang ke-7. Untuk mendapat perintah yang paling kita tak boleh tinggal, itulah solat. Saya tengah kematian. Bukan 2 ustazah, 5-6 orang ni serentak pula. Semalam kita dengar lagi kan sahabat 3 sekeluarga pula. Allah Tuhan. Belum habis lagi sedih kita. Menyokong sedihnya, kesiannya kita kepada anak anda kita Abdul Rahman. Bukan Abdul Rahman bin Auf yang solat jenazah kepada ibu ayahnya. Kepada 3 adik perempuannya. Semalam saya tengah ada tetamu daripada Terengganu. Ajak dia makan. Sahabat dirahmati Allah. Nampak tulisan dekat berita tu. 3 sekeluarga meninggal. Lagi Allah Tuhan. Kita turut bersedih sama. Jadi maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana kita tidak mematikan hati kita. Jangan kerana guru kita, orang yang kita sayang meninggal dunia, kita pun mati sebelum ajal. Mereka tu mati kerana ajal dah datang. Kita ajal belum sampai. Teruskan kehidupan. Okay, muslimat. Jadi bila kita terus bangkit dengan kematian yang menghidupkan jiwa, insya-Allah. Malaysia ini, sempena hari ni hari Malaysia kan. Ustazah Zai sampai tak tahu 16 September hari ni. Ya Allah, rasa macam baru semalam 1 September. Begitulah kan ibu-ibu dirahmati Allah. Pantasnya masa berlalu. Sebulan macam sehari. Masya Allah Tuhan, sehari macam seminit je kita rasa. Maka apa lagi yang kita nak bertangguh? Apa lagi yang kita nak bertapi, nak bernanti? Tiba-tiba datang dah mati. Saat itu kita tak boleh toleh ke belakang lagi. Maka saat Allah pilih kita mencintai majlis ilmu. Jangan bertangguh, terus buat apa yang kita tahu. Jangan mula dengan yang besar dulu ibu-ibu dirahmati Allah. Mulakan dengan yang sekecil-kecil perkara dulu. Paksa diri untuk istiqamah. Sebab tu saya kata, ya Allah, nak hijrah ni ramai kawan-kawan kita dah hijrah. Tapi nak istiqamah cukup payah kan? Terkadang Allah nak beri kita jiwa istiqamah dengan kematian demi kematian demi kematian.
maka kita dapat mengurus sendiri. Semalam saya di PPUM berkenalan dengan Ustazah Sarah, seorang pegawai hal ehwal agama bertugas apa? Tugasnya adalah daripada tahnik ke liang lahat. Hui, panjang tu daripada tahnik. Bayi yang dilahirkan di bawah urusan dia. Lepas tu orang urusan air susu lah, ibu susuan. Kemudian nanti remaja ada masalah kelar tangan. Nanti ada orang dewasa yang sakit tapi tak nak sembahyang duduk kat katil hospital. Kemudian ada yang dah dimasukkan ke liang lahat, dia juga yang menguruskan. Ini bukan satu perkara. Jadi tanggungjawab kita semua bukan tanggungjawab Ustazah Sarah saja. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketika bayi tu bukan tengok belon siapa yang paling berjuta sekali. Tapi kita nak tengok bagaimana nak kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan yang sunnah tu kita ikut. Jangan kita ikut-ikut yang orang, Allah, kalau tak buat akikah ada belon-belon, kalau boy biru, kalau girl pink, kan tak boleh masuk kat Facebook pula ustazah cucu saya ni. Itu yang jadi masalah tu sahabat. Orang kahwin habis 20,000 sikit tu. Kan habis berapa? 100,000, 200,000. Nak ikut juga. Biar pilih bergolok bergadai segala. Wedding of the year dalam keluarga. Nak ikut juga. Rugi. Baliklah kita kepada agama Allah. Belajarlah bahawa si mati itu kita lalu kubur, kan nak masuk sini lamanya je tak masuk Masjid Ar-Ridwan. Kubur kat depan ni. Mereka tu kalau kita dengar semuanya sedang Rabbirji'un, nak balik ke dunia. Kenapa nak balik ke dunia? Nak betulkan. Yang dulu mereka tak sempat betulkan. Hanya bertangguh. Kita ni Allah yang nak kita hidup. Allah nak kita teruskan kebaikan. Walaupun orang yang baik-baik di keliling kita yang bawa kita kebaikan telah tiada. Terus semangat. Sebab Nabi SAW sebenarnya terus hidup dalam jiwa kita. Dan kita beribadah semuanya lillahi ta'ala. Allah yang mana? Yang takkan mati sampai bila-bila. Maka kita beribadah hanya untuk Allah. Kita berbuat segala hanya untuk Allah. Kita menangis kerana takut Allah tak reda pada kita. Bukan kerana kita buang air mata kita menangisi makhluk. Ampun maaf sahabat-sahabat. 1 jam yang tak terasa, tapi kita muliakan ibu kita, Masya Allah, yang bicaranya lebih luar biasa. Dr. Rubiah, mudah-mudahan Allah reda pada kita. Allah ampunkan dosa. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.